dia dengar macam korang pernah dengar tak ketukan pintu yang sangat-sangat kuat, tapi bukannya manusia yang ketuk, memang kuat gila sampai dia kata nak tercabut pintu tu. And lepas tu hello, hi and welcome back to my channel. So, mesti korang lama gila kan tak dengar cerita kisah seram yang I selalu cerita sebelum-sebelum ni apa semua kan. Okay, so kali ni I akan cerita juga kisah seram tapi yang lain lah. Kiranya dia punya spesifik dia untuk kali ni punya cerita seram. Untuk video ni, cerita dia lebih kepada jalan ataupun Bukit Fraser. Kalau korang pernah pergi Bukit Fraser, mesti korang tahu kan jalan dia memang berliku gila. Nak sampai dekat atas tu pun kira macam lama lah, sebab dia macam berliku-liku and dia agak bahaya lah untuk kereta and bas. Motor pun banyak kali lah kita dengar accident bila nak naik ataupun turun Bukit Fraser kan. Okay, so siapa yang tak ataupun tak pernah tahu Bukit Fraser ni apa, sebenarnya Bukit Fraser ni dia kira macam tengah-tengah antara KKB, which is Kuala Kubu Baru, dengan Raub Pahang. So memang itu kira macam I rasa itu jalan singkat lah kalau korang nak pergi ke Raub macam tu daripada KL kan. Okay, so sebenarnya I tak adalah pernah pergi banyak kali pun Bukit Fraser ni, tapi I pernah pergi sekali dalam kira setahun lepas dah lah, macam setahun berlalu dah I pernah pergi Bukit Fraser tu. And turun pun waktu tu malam, kiranya naik siang turun malam macam tu. So bagi I pengalaman sendirilah. Bukit Fraser tu memang nampak bagi I memang agak seram lah bila kita dah sampai dekat atas tu kan. Okay, so untuk cerita kali ni I akan ceritakan dua kisah seram mengenai Bukit Fraser ni yang terjadi dekat sebuah keluarga. And satu lagi pun keluarga, kiranya macam Bukit Fraser ni mostly orang pergi hanya untuk bercuti bersama keluarga je ataupun kawan-kawan macam tu. So dua buah keluarga yang I akan ceritakan ni, diorang ni mengalami kisah-kisah mistik ataupun yang agak seram untuk korang dengar. Okay, so kita move on kepada cerita yang pertama. Okay, kisah yang pertama ni terjadi dekat sebuah keluarga. And keluarga ni kira macam keluarga besar lah, daripada makcik dia, pakcik dia and also anak-anak buah dia. Diorang pergi bercuti dekat Bukit Fraser ni. Okay, diorang ni pergi bercuti macam setiap tahun memang diorang akan buat kira macam family day macam tu lah. So diorang decide untuk pergi dekat Bukit Fraser. Tapi sebelum ni diorang just selalu pergi dekat pantai-pantai je. So maybe tahun yang diorang nak pergi tu diorang tukar angin sikit lah, macam pergi dekat tempat peranginan like macam Bukit Fraser macam tu kan. Okay, so kisah dia bermula bila diorang semua ni ambil kira macam diorang nak bercuti bersama ahli keluarga diorang besar tu 3 hari 2 malam dekat Bukit Fraser ni. Tapi apa yang pencerita ni cerita, dia memang tak akan cerita banglo mana yang dia duduk tu, cuma dia cerita banglo yang dia duduk tu dikelilingi oleh sebuah pokok yang besar. Cuma dia bagi tahu tu je lah, dia tak beritahu details apa banglo yang dia duduk tu. Takut lah kalau macam korang nak pergi takut semua kan. So don't worry, dia tak bagi tahu. And then waktu tu macam diorang pergi ni salah satu sebab pakcik dia kira macam dapat tempat percuma dekat Bukit Fraser. So diorang tak payah bayar datang situ sebab memang dah dapat percuma. Pakcik dia macam selalu bawa orang rombongan untuk naik bas untuk pergi dekat Bukit Fraser tu. And kali tu pakcik dia dapat tempat percuma. So diorang macam okay tak apalah, diorang pun pergilah dekat sana. Okay, waktu diorang nak pergi tu, kiranya diorang pergi dalam 3 kereta and 2 kereta tu dah pergi hari Jumaat tu dah. Tapi kereta dia ni pergi hari Sabtu malam. Diorang tak boleh nak pergi hari Jumaat sebabnya ada urusan kerja macam tu kan. Okay, so waktu hari Sabtu tu diorang dalam petang macam tu lah, diorang daripada PJ nak pergi ke Bukit Fraser, diorang akan jalan lalu KKB kan.
Okay. So waktu dia kata, waktu dah sampai KKB tu dalam pukul 6.30 dah macam tu, 6.30 petang, and nak sampai maghrib lah. Bila kira macam kalau diorang dah naik Bukit Fraser tu, lalu dekat jalan dia, kiranya dah maghrib antara pukul 7 sampai 7.30 macam tu. Diorang pun naik lah, dah naik bukit semua, tapi diorang guna Waze. Sebabnya dia cakap yang dia tak pernah pergi Bukit Fraser tu, so diorang pun gunalah Waze. Tapi pakcik dia yang selalu bawa bas tu memang dah biasa sangat lah dengan liku-liku jalan dekat Bukit Fraser tu. And apa yang mengejutkan dia waktu tu, waktu dia macam dia tengah drive untuk naik dekat Bukit Fraser tu, dia tak nampak satu lampu pun kecuali lampu kereta dia. So dia bawa slow-slow lah, sebab apa yang dikatakan dalam tu, dia ada bawa anak buah dia 2 orang, and also pakcik dia seorang dengan bini dia yang tengah mengandung anak sulung dia orang ni. Okay. So perempuan mengandung lah kan, tak elok lah kalau kita macam bawa laju-laju kan, takut efek dekat baby apa semua. And dia cakap dia sampai dekat atas tu pukul 9 malam. Korang bayangkan berapa tempoh yang dia ambil masa untuk naik dekat atas tu. Dan bagi I nak naik atas tu macam pening-pening lah, sebab jalan dia macam bengkok-bengkok, and also memang take time gila nak sampai dekat atas tu. Okay, so bila dah sampai dekat atas tu dalam pukul 9 malam macam tu, diorang park kereta and terus masuk dekat dalam banglo tu. Okay, apa yang laki ni cerita, kira macam suami tu lah kan, dia cerita yang banglo ni memang nampak sangat mewah, sangat cantik. And dekat dalam banglo tu ada dua bilik dekat bawah, and also 2 bilik dekat atas, dan 1 ruang tamu yang agak besar lah, sebab dia kata balkoni dekat banglo tu pun besar. Okay, so ada nenek dengan atuk dia sekali tau. So nenek dengan atuk dia ni tidur dekat bilik bawah dengan 1 family lain, and 2 family tu dekat atas. Kira macam dia dengan bini ni dekat ruang tamu berdua lah. Okay, so dia kata waktu malam hari Sabtu tu, yelah diorang dah sampai, diorang makan apa semua. Kat sini lah kejadian tu berlaku, di mana dia kata waktu tu dah nak dekat pukul 12 malam macam tu, dia pun tidur lah. Dia tidur dengan bini dia lah kat sebelah apa semua kan, dekat depan ruang tamu tu. And bila dia nak lelapkan mata tu, dia terdengar satu macam suara anak buah dia yang 3 orang ni sedang macam rancak gila main, and diorang ni macam menjerit-jerit macam tu. Dia rasa macam tak boleh tidur lah kan, dah lah kawan tu macam penat drive apa semua. Tapi hati dia macam okay, tak apalah, sabar lagi kot, maybe diorang lepas ni baru nak tidur kan. And waktu tu pula dia dengar ada macam anak buah dia tu juga main lari turun tangga. Memang dia kata hentakan tu memang bukan hentakan budak tau, tapi hentakan benda tu, like macam tu. And time tu dia macam dah tak sedar hati. Waktu tu dia macam dah nak dia nak bangun lah untuk marah anak buah dia kenapa tak tidur lagi kan, sebab kacau lah dia dengan bini dia, and also family dia lain nak tidur. And bila dia nak bangun tu, bini dia yang dekat sebelah tu, tapi dia tengok bini dia macam dah tidur tau before tu. Waktu dia nak bangun, and bini dia cepat-cepat rentak tangan dia, pegang kuat-kuat tangan dia. And bini dia kata jangan pergi, stay dekat situ, teman dia takut kan. Lepas tu macam okay tak apalah, sebab dah bini dia cakap macam tu kan. Dia pun risau sebab bini dia pun tengah mengandung time tu. Time tu pula dia dengar macam korang pernah dengar tak ketukan pintu yang sangat-sangat kuat, tapi bukan yang manusia yang ketuk, memang kuat gila sampai dia kata nak tercabut pintu tu. And lepas tu dia baca ayat macam surah Al-Fatihah, surah Yasin dalam hati, and tapi dia kata benda tu semakin mengganas, tapi dia tetap baca, dia baca slow-slow apa semua, dan benda tu pun dah slow-slow hilang. Macam gangguan tu dah slow-slow tak ada lah macam tu. Okay, so diorang pun tidur, and esok tu hari Ahad lah macam tu, kiranya diorang ni dah nak balik, tapi diorang sarapan apa semua dulu. Dia pun cerita lah, dia cerita dekat dia punya family lain, dia cerita apa yang terjadi waktu malam tu, dan apa yang mengejutkan dia juga sebenarnya family dia ada juga cakap yang waktu malam first yang diorang datang situ, kiranya macam lelaki tu kan datang hari kedua, and ada family dia sebelum tu dah datang hari Jumaat malam tu kan. Dia cerita benda sama juga. Apa yang atuk dia ceritakan, sebenarnya atuk dia terdengar dekat dalam bilik air pilih terbuka, and bila atuk dia macam buka tu, dia nampak benda macam air basah, and also pilih tu still lagi terbuka. Kiranya macam tak ada siapa pun dalam toilet tu. Yang tanya semua orang memang tak ada siapa masuk toilet dekat bawah tu.
And diorang pun macam kemas cepat-cepat barang and terus balik. And dia kata itulah first and last dia pergi Bukit Fraser tu. Lepas tu dia memang dah tak pergi dah Bukit Fraser tu. Cukuplah, dia kata itu pengalaman yang paling seram yang pernah dia lalui sebelum ni. Kita move on kepada cerita yang kedua pula. Tapi cerita kali ni dialami oleh seorang perempuan. And apa yang diceritakan oleh, bukan nama sebenar Nur, tapi bukan nama sebenar. Yang cerita ni terjadi pada tahun lepas, waktu sebelum PKP dalam bulan 2 macam tu. Diorang ni pergi bercuti dekat Bukit Fraser. Tapi apa yang diceritakan oleh Nur ni sendiri, dia cakap yang diorang pergi Bukit Fraser ni dalam 2 hari macam tu je. Kira macam 1 malam je lah diorang stay dekat dalam bukit, kira macam dekat tempat penginapan diorang tu. Dan sebabnya Bukit Fraser ni merupakan macam pakcik demi tempat kerja macam tu. So diorang dapat diskaun lah, lebih kurang macam tu lah. Okay, so cerita dia bermula waktu tu diorang memang dah sampai dekat tempat penginapan tu dah. Tapi ini bukan banglo macam tadi tau. Dia kira macam rumah rehat biasa. Lebih kurang macam tu lah. Tak adalah besar macam banglo tu. Tapi dia cerita yang dia ada 4 bilik, 3 bilik dekat atas dan 1 bilik di bahagian bawah. Tapi bila dia masuk rumah tu, dia cakap yang kira macam orang dekat Bukit Fraser tu sendirilah cakap dekat dalam rumah tu dia ada 4 bilik, tapi 2 bilik ni memang akan berkunci. Macam tu, lebih kurang macam tu lah. Memang akan satu berkunci, tapi satu lagi ni memang jarang orang masuk macam tu. Tapi satu bilik ni memang dia berkunci, memang guna mangga lah, kira macam tu. Tapi dia tak fikir apa-apa lagi macam tu. Tapi dia cuma rasa pelik, tapi dia tak fikir jauh lah, tak fikir jauh lagi macam tu. Okay, so dah masuk tu, dia cakap yang family pakcik dia ambil satu bilik dekat atas, and ayah dengan mak dia satu bilik, and dia terpaksa duduk bilik bawah dengan maid pakcik dia, pembantu rumah pakcik dia dekat bilik bawah 2 orang, perempuan bernama Lily. Okay, time tu dah malam, dalam pukul 10 macam tu. Dia kata dia dah tutup lampu bilik, cuma dia buka lampu dekat tepi dia sebab dia tengah baca novel. Okay, waktu tu dia dah macam dah mengantuk, dia pun nak tutup dah novel dia. Waktu dia nak tutup novel tu, dia terdengar macam ada orang. Korang pernah dengar tak kalau orang main tenis tu, tapi dia baling kan selalu kat dinding kan, tapi dekat pintu macam tu. Dia kata dia merasa macam nak pintu tu terjatuh dekat hala ke dia kat dalam bilik macam tu. And of course akan terkena dia dulu baru Lily, sebab dia kata Lily dekat sebelah dinding macam tu. And time tu dia dah kejut Lily, tapi Lily yang pembantu rumah pakcik dia tu tak bangun. Memang dia kata memang tidur nyenyak gila. And time tu hati dia memang dah dudak lah macam tu, lebih kurang macam tu. Tapi dia macam okey tak apa, dia baca surah Al-Fatihah sebab dia kata time tu cuma surah Al-Fatihah je dia dapat baca sebab dia terlalu takut macam tu. Surah lain memang dia dah hilang lah macam tu. Dan bila dia tengah baca tu, dia kata gangguan makin kuat sampailah dia terdengar ada orang mandi tau dekat dalam bilik air dia. Sebab bilik dia ni kira macam sekali bilik air macam tu. And dia kata juga yang pintu bilik air dia tu bersambung dengan dapur. Dia orang macam tu. So dia terdengar orang buka bilik air. Dia kata memang dengar orang mandi shower. Kalau korang biasa dengar orang mandi shower kan, macam tu kan. Dia kata orang buka bilik air, tapi dia tak rasa pun siapa-siapa nak turun bawah. Sebabnya dekat atas memang ada toilet dah kan. Malam-malam macam tu kan, siapa yang rajin nak turun bawah nak pergi toilet pun tak. Lepas tu dia macam dah takut gila. Dia memang dah berselubung, dah ambil bantal, dia tekuk muka dia sebab dia terlalu takut sambil dia baca surah Al-Fatihah tu. Dan lepas tu dia pula rasa macam orang pegang dia, lebih kurang macam tu lah. And dia itu memang dia lagi takut gila sebab dia takut lah ada benda yang tak elok jadi kat diri dia kan. Tentu dia kata dia memang tak boleh tidur. Dia tutup mata dia sampailah subuh. And dia terdengar azan subuh. Dia lega sangat time tu. Dia memang lega sebab dia dah dengar azan subuh. And dia bangun, dia beranikan diri dia untuk masuk toilet tu. And apa yang mengejutkan dia time tu, dia nampak toilet tu masih dalam keadaan basah. Kiranya memang ada orang masuk dalam toilet tu. Dan lepas tu dia ambil uduk apa semua, dia solat subuh. And dia orang tu sarapan pagi dalam pukul 7 macam tu. Dia tanyalah ada siapa-siapa ke turun toilet bawah kan, sebab memang basah macam ada orang mandi. And apa yang mengejutkan dia lagi sekali, dia kata memang tak ada siapa pun turun kat toilet bawah tu kecuali dia dengan Lily sebenarnya. And siapa sebenarnya yang malam tu yang mandi dekat dalam toilet tu?
concern. Tapi tentu dia memang dah macam okay, tak apalah sebab benda tu dah berlalu malam tu. Tapi cerita ni tak terhenti dekat sini je. Dia cerita dekat ayah dia, and ayah dia bagi kira macam ayah dia takutlah akan keselamatan dia sebab dia pula perempuan. So ayah dia minta dia tidur dekat bilik atas lah esok tu. Sebab apa yang buatkan ayah dia lagi marah, pakcik dia tak bagi tahu sebenarnya bilik yang berkunci, yang dekat atas, satu bilik berkunci dekat atas tu dengan bilik bawah tu memang sering sangat orang diganggu. Memang siapa-siapa je masuk rumah tu, bilik yang dekat bawah tu dengan bilik dekat atas yang berkunci bangga tu memang akan kena ganggu. So ayah dia sebenarnya marah lah, agak marah juga kat pakcik dia kenapa tak bagi tahu awal. So dia orang boleh decide untuk tukar bilik ataupun tak, kira tak pergilah bercuti dekat situ. So kalau macam korang pernah dengar kan, selalu memang orang akan cerita Bukit Fraser ni kira macam satu tempat yang berhantu. And banyak lagi sebenarnya orang cerita pasal Bukit Fraser. Yang ada orang kata yang kadang-kadang bila diorang dah sampai dekat rumah-rumah yang diorang dah menginap tu, ada yang terpaksa balik malam tu juga. And bagi I cerita ni macam agak cuak lah sebab waktu cerita ni I tak ingat sangat, cuma I ingat pengakhiran dia je yang dia bagi kunci dekat orang Bukit Fraser tu, kira macam receptionist tu dia bagi sebab malam tu juga dia balik. And orang receptionist tu tak cakap apa-apa, cuma dia terima kunci tu and dia cakap dah tahu ke. And also muka dia memang senyum sinis sangat. Time tu memang orang tu memang terbagi and terpecah balik rumah macam tu. Okay, so korang rasa macam mana cerita Bukit Fraser ni, ataupun korang pun ada cerita juga yang nak diceritakan, korang boleh share. Okay, so I rasa tu je kot video I untuk kali ni untuk Bukit Fraser ni. Kalau korang nak video lain, nanti kita sambung video kisah seram yang lain. Okay, so I rasa tu je video I untuk kali ni. And kalau korang nak cerita seram yang lain, korang boleh cerita dekat I ataupun DM je apa ke semua, korang boleh cerita, I akan ceritakan. Okay, tapi sebelum korang habis tengok video ni, korang jangan lupa tekan like and button subscribe, and stay tuned on my next video. Bye.